Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam bahagia. Apa khabar saudara? Saudara tamparan maut. Seram saya dengar saudara Fui, saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Jaafar Hashim. Fui the second person ya. Saudara Muhammad Jaafar Hashim, saudara salam tamparan maut, jangan tampar saya sudahlah, tak mampu saya. Saudara tamparan maut ya. Saudara Badrul Zaman, saudara Muhammad Bakri, saudara Zamri LC, saudara Syarifuddin Syahari, apa khabar saudara? Tok Wak, ni mana ni Tok Wak ni? Muhammad Effendi, Muhammad Jamia Zani, saudara Azmi Nordin, Nenek Porak, Jamaluddin Omar, saudara Adnan Ahmad, saudara bin Haji Arsyad Sabiran bin Haji Arsyad Sabiran, atau apa Haji Arsyad bin Sabiran, kata Sabiran bin Arsyad. Saudara Khayyum Amri, saudara Ismail Abu Hassan, Waalaikumsalam. InsyaAllah, selamat malam saudara. Sodian, nama sedap-sedap. Rosyun, apa khabar Ros? Situ Zubaidah, Muhammad Hanafiah, Hasan Lambareta. Saya ada Vespa, saya tak ada Lambareta. Saudara Mizal Aiman, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Abu Bakar Ridwan, saudara Razak, saudara Zaini, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya malam ni ya saudara. Baik, seperti biasa hari ini hari Selasa tanggal 7 September, saya harus melaporkan bahawa nampak gayanya COVID-19 masih lagi. Semalam tu nampak lega lah sikit, 17,000. Hari ini naik balik saudara. Semalam 17,352, hari ini meningkat kepada 18,547, 1,000 lebih. Menjadikan jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,880,734 orang. Dan kematian hari ini agak tinggi, iaitu 311 orang. Jumlah terkumpul kematian sudah 18,802 orang. Ini gambaran sekarang ni seluruh negara kita secara bagaimana virus corona masih lagi belum berganjak dan masih terus mengganas. Sebab itu saya minta saudara jaga penjarakan sosial, pastikan pakai tutup pelitup kalau keluar rumah, dan kalau tiada keperluan tak payahlah keluar rumah saudara ya. Kalau orang nak tahu rumah pun buat masa ni nanti dululah, kalau ada kawan-kawan ke saudara mara ke, bertenang dulu. Sebab saya tak nampak dia punya apa data-data ada penurunan yang begitu ketara. Cuma macam di Perlis, daripada 38 orang hari ini 20 orang. Okeylah Perlis tu. Tetapi di Kedah susut, cuma susutnya sedikit sangat. Semalam 1,559, hari ini 1,487. Tinggi di Kedah. Dah berapa hari dah tu? Dah seminggu dah di Kedah 1,000 lebih. Begitu juga di Pulau Pinang. Turun naik dan turun menaik. Nampak gayanya. Semalam 1,558 cik oi. Hari ini 1,776. Tak ceroy di Penang. Begitu juga di Perak yuk. Mungkinlah epid yuk labor tak menjerit. Sebab semalam di Perak 1,082. Hari ini naik lagi 1,197. Begitu juga di Selangor. Walaupun nampaknya ada kelegaan. Sebab semalam tiba-tiba di Selangor daripada 3,000 dia turun 2,126. Tapi hari ini naik balik 2,407. Begitu juga di Wilayah Persekutuan. Semalam daripada 597 dia susut 398. Tapi hari ini naik balik 631. Cuma di Putrajaya dia masih kekal 2 angka, susut 1. Semalam 23, hari ini 22. Di Negeri Sembilan dah naik balik. Dah cantik dah semalam tu 269, dia susut 193. Tapi hari ini naik balik 229. Begitu juga di Melaka. Kita ingatkan Melaka semalam tu dah lega lah, daripada 459 kepada 295. Tapi hari ini dia naik balik 448. Begitu juga di Johor. Di Johor masih lagi memperlihatkan angka peningkatan. Saudara, daripada 2,101 kepada 2,174. Dia berlaga pada angka 2,000. Jadi warga Johor berhati-hati.
dan pastikan anda menjaga kebersihan diri, jangan keluar rumah kalau tiada keperluan. Di Kelantan, di Terengganu ada sedikit susut daripada 700 kepada 645. Doa saya agar di Terengganu dapatlah susut. Ya, Saudara Taram Syah, apa khabar? Waalaikumsalam Saudara Taram. Salam pada teman-teman yang lain. Kopinya sedap. Kopi Mona Lisa. Begitu juga di Kelantan. Kelantan terus 2 hari berturut-turut naik daripada 1078 2 hari lepas, dia naik pada 1213. Hari ini di Kelantan 1458. Dan di Sabah meningkat balik. Semalam disusut daripada 2136 kepada 1844. Tapi hari ini dia naik 2107. Cuma di Labuan tu ada kelegaan lah single digit. Sebab semalam 5, hari ini 4. Jadi tetapi di Sarawak masih lagi berlegar pada angka 3,000. Nampak gayanya dah 3 hari berturut-turut Sarawak. Apakah Sarawak nak ambil tempat Negeri Selangor ke? Dengan kena peningkatan yang begitu ketara. Sebab hari ini di Sarawak adalah 3,200, saudara. Dan untuk bulan ini saja, pada hari ini 7 September, jumlah untuk 7 bulan, setakat 7 hari, baru seminggu, jumlah jangkitan sudah 134,480 orang. Itulah gambarannya tentang virus corona yang ni siapa pula ni? What happened? Saya tak tahu siapa ni. Sajus. Aduh, saudara, ini tulisan Siam ke tulisan apa saya pun tak faham. Saya minta maaf lah. Saudara Diko Osman, saudara WHP Not, saudara Ahmad Rashid dan Roy Hodge. Ada juga teman-teman yang bikin salam, kadang-kadang tak sempat saya santun, jangan marah. Saya baca tadi saya senyum sendirian. Dia kata dah 3-4 kali sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak jawab salam pun berdosa katanya. Kadang-kadang terlepas pandang. Saya minta maaf saudara ya, kalau mereka yang tak sempat saya santun ni. Saudara Dekman, saudara Babrik Ali, COVID meningkat tu pasal kompleks, kebanyakan ramai yang mengunjungi. Itu keadaannya di seluruh negara. Kita berharap dan berdoa agar virus corona ini segeralah tolonglah tinggalkan bumi bertuah ini. Kami warga cinta damai. Saudara, baik, kita pergi sedikit tazkirah singkat, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah tu adalah fulan itu kalau lelaki, jadi kalau perempuan wanita adalah fulanah, suri rumah ke wanita, dalam bahasa Arabnya fulanah tu wanita. Dia kata sesungguhnya si fulanah rajin solat sunat malam, puasa di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Cuma ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya, selalulah mengata, mengumpat dan sebagainya, saudara." Kemudian bersabda baginda Rasulullah SAW, katanya, tiada kebaikan padanya. Tiada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, sesungguhnya ada pula si fulanah yang lain. Dia mengerjakan hanya solat wajib saja dan bersedekah dengan sepotong keju. Di negara Arab tu keju. Namun tidak pernah pula mengganggu jiran-jirannya atau sesiapa pun. Bersabda Rasulullah SAW, dia adalah termasuk penghuni syurga. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, hadis yang ke-119. Status hadis inilah hadis sahih, saudara. Jadi pengajaran kepada hadis ini adalah seseorang akan ditempatkan ke dalam syurga atau neraka bukan hanya bergantung kepada amalannya, tapi juga kerana lisannya. Ada orang yang rajin solat, sunat malam, rajin puasa, sunat, banyak melakukan kebaikan, bersedekah, tetapi tetap masuk neraka kerana mengganggu kepada tetangganya dengan lisan, mencerca, mengata dan sebagainya. Dan ada orang hanya mengerjakan yang fardu, macam solat, puasa bulan puasa, dan sedekah tu sedikit, namun tetap masuk syurga kerana dia tidak mengganggu orang, bersangka baik dengan jiran-jirannya. Jadi saudara, hari ini banyak dosa-dosa lisan ini diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Saudara menghantar kiriman WhatsApp, jangan kita mengumpat orang kalau boleh, ya saudara. Jangan kita memfitnah, jangan kita mengeji, ataupun
menyebarkan berita palsu. Kadang-kadang saya pun seriau juga sebab saya memberi pencerahan takut-takut apa yang saya lafaz itu menjadi fitnah. Seriau juga saya, tapi saya selepas usai pencerahan saya bertaubat Allah SWT, ya Allah Tuanku, apa yang kau lakukan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk menyedarkan insan sama insannya. Jadi ingat saudara, berusahalah kita menjaga lisan kita, menjaga sifat kita. Sebab itu saya menyeru teman-teman agar kita mengekalkan kita adalah warga cinta damai yang menyantuni keharmonian. Baik saudara, kita masuk mutiara kata. Sahabat saya, saudara Ibil Hasan, terima kasih. Beliau pun memberi peringatan. Dia kata berdoalah kerana Allah mendengar rintihanmu. Bersabarlah kerana Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat, insya-Allah. Itu peringatannya pada kita. Dia pun beri tazkirah pendek juga pada kita. Dan menurut kata-kata mutiaranya, nasib baik terdapat pada kapal tanpa kemudi. Ini mengikut ahli fikir anonim. Dia maksudnya kapal yang tak ada kemudi itu, dia selamat dalam pelayaran, itu boleh dikatakan nasib baik. Kalau dia ada kemudi, ada pelayar, ada layar dan sebagainya, itu bukan nasib baik, itu usaha. Itu maksudnya, dalam maksud saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam moratorium impian RM10,000 kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saya tak tahu hari ini macam mana teman-teman, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada juga kiriman kata tak dapat. Saya doa, saya agak setara yang mana pergi ke pejabat kumpulan wang simpanan pekerja, dapatlah keluarkan. Dan kita mengharapkan hari ini tak ada lagi pengumuman daripada Menteri Kewangan. Katanya dulu janji nak bagi RM10,000, tapi tak ada pengumuman lagi. Bank negara pun tak bagi pengumuman lagi. Sama ada dengan moratorium dan sebagainya. Sabarlah sedikit saudara. Tapi bagaimanapun pengeluaran ataupun bantuan sudah pun mula disalurkan. Dan saudara, tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah masih relevankah muafakat nasional? Ini idaman kita dulu 2 tahun lepas. Tapi persoalannya hari ini, masih relevankah muafakat nasional saudara? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata patun Pak Nazir. Pak Nazir ni dia mengkritik, memberi pandangan, Saudara Hashim. Kata Pak Nazir, gulai kembung rebus lokan tengah hari, perut pun penuh. Tajam rebung boleh dimakan, tajam duri boleh membunuh. Itu berkata Pak Nazir, rebung tu kalau pokok buluh tu, rebung itu walaupun tajam tetapi boleh kita makan. Tapi kalau duri boleh membunuh. Saudara Mak Saban, Saudara Abdul Wahub, Saudara Azli Hamid, Saudara Otai 67. Saudara Yanti Abdullah, Pak Tam, apa khabar? Datuk ni Penang dah buka sempadan dengan Kedah. Saya takut kes makin naik. Tak tahulah Pak Tam weh. Cek tak tahulah lagu tu daripada buka. Sebab lah ni katanya boleh rentas sempadan dan sebagainya. Saya ingat begini je lah, kita jaga diri kita. Itu yang paling baik. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah kita nak rentas sempadan ke, rentas daerah ke. Saudara Muhammad Arif, Saudara Halimah Berantai, Saudara Mat Saban, Saudara Zul. Kata Pak Nazir lagi, buah kuih ni si buah belimbing. Beli di Gombak, buah dirasa. Rakyat kini terumbang-ambing di lambung ombak perebut kuasa. Jadi kehidupan rakyat, sebab saya katakan dah sebulan lebih tak ada santunan, barulah semalam baru nak dimulakan kerana pemimpin berebut kuasa. Itu Pak Nazir memberi teguran, kalau patutnya pemimpin janganlah asyik berebut kuasa saja. Okey saudara, baik, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Mereka lah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tak tanggungjawab. Tapi kalau digunakan sepenuhnya, okey. Saya tahu kadang-kadang ada 5-6 channel saya tengok. Mereka buat celipan kabarnya. Saya tak tahu kabarnya boleh mendapat bayaran. Saya tak ada dapat bayaran pun lagi. Jadi kalau itu dijadikan sebagai sumber pendapatan, tak ada masalah pada saya. Gunakanlah. Cuma anda harus bertanggungjawab. Yang saya katakan nak pakai itu pakai keseluruhan. Supaya maksud tak lari. Tapi bila bagi tajuk, guna pakai 15 minit saja, ataupun 10 minit saja, ataupun 9 minit saja,
maksudnya lari. Bila maksud lari itu, saya kata, saya tak cakap tak maksud begitu. Tapi terpulang pada anda lah, bahawa anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak akan bertanggungjawab saya. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik yang saya dapat daripada beri komen, pandangan saya melalui pengalaman serta bacaan saya dalam media sosial dan juga media arus perdana. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara rasa pencerahan saya tak betul, jangan terima. Kalau betul, boleh pakai, fikir-fikirkanlah. Kalau rasa nak bagi pandangan, hantarlah. Tapi cuma permohonan saya satu saja. Gunakanlah bahasa yang baik-baik. Gunakan, bukan dengan menyindir saudara. Saya kalau boleh, saya amat berharap agar kita wujudkanlah halaman ini penuh keharmonian. Kerana ini adalah halaman warga cinta damai. Saya beranggap, saya berlapang dada menerima saudara dengan keikhlasan hati. Tak ada niat pun nak singkirkan. Sebab itu kadang-kadang ada suruh saya singkirkan, keluarkan, sama ada Jcom ke apa, saya kata tak apalah. Mudah-mudahan satu ketika nanti hadir kesedaran dalam dirinya dan kita boleh santun bersama. Ini adalah pencerahan politik dan kalau anda mewakili parti-parti anda, tentulah panas telinga. Jadi kalau rasa panas telinga bila saya bercakap soal parti UMNO ni, alihkanlah pandangan. Kalau ada isu besar, tengoklah balik. Jangan saudara tersinggung dan sebagainya. Saudara, saya tahu sebab laman saya ni juga ditonton oleh teman-teman yang mewakili pelbagai parti. Kita ada banyak parti. Tapi saya kekal sebagai warga, saya orang UMNO. Jadi saya minta maaf lah kalau kadang-kadang tersinggung saudara. Cuma basic saya katakan tadi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya akan menegur siapa saja. Sama ada, tapi yang banyak saya akan tegur adalah pemimpin daripada parti saya. Pemimpin parti lain pulanglah masing-masing lah, sebab saya yakin semuanya ada warga mereka sendiri, tegurlah sama sendiri. Saudara, hari ini seperti biasa, Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Pahang yang juga pemangku Sultan Pahang melalui kenyataan yang disiarkan oleh Tengku Panglima Raja Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah, menyatakan bahawa Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang setelah dipersetujui oleh Sohibul Samaah Mufti Pahang menjelaskan hukum mengambil vaksin ialah harus dari sudut syarak dan bukannya wajib. Itu baginda bertitah sebagai pelindung kepada agama Islam. Baginda menyatakan hukumnya adalah harus dan bukan wajib. Kerana itu, baginda menegaskan semua agensi-agensi keagamaan dan ahli jawatankuasa masjid, khususnya di Negeri Pahang, perlu menyampaikan kepada masyarakat dan rakyat bahawa setiap individu mempunyai kebebasan memilih untuk divaksin ataupun tidak, tanpa ada unsur paksaan. Jadi baginda tidak mahu adanya double standard. Jadi kepada teman-teman kita yang menghantar bantahan ke istana apa semuanya, Istana Pahang telah pun mengeluarkan kenyataan. Jadi sebab baginda menegur tindakan AJK masjid dan surau yang membuat syarat wajib masuk ke masjid mesti dah divaksinkan. Jadi tuanku juga menegur sikap mudah terpengaruh dengan kecenderungan medical appetite, katanya, diskriminasi perubatan, kerana hal ini akan mengakibatkan ukhuwah umat Islam semakin lemah dan berpecah belah. Jadi saya harap kita semua menyantuni titah Duli Yang Maha Mulia pemangku Raja Pahang, saudara. Itu tentang kedudukan vaksin. Cuma kesan daripada virus corona, saya dapat culipan daripada akhbar China Press. Dia mengatakan bahawa setakat hari ini banyak syarikat-syarikat yang telah pun gulung tikar. Laporannya, contoh dia kata Forever 21. Di seluruh dunia dia ada 350 outlet, dan di Malaysia ini terdapat 7 rangkaian telah pun bankrupt, muflis. Kemudian begitu juga kedai-kedai buku yang terbesar di negara kita ini telah pun menutup 8 rangkaiannya di seluruh negara kita ini. Starbucks yang mempunyai lebih kurang 400 rangkaian kedai restorannya menutup
sejumlah 16 rangkaian di negara kita. Zara, iaitu kedai fashion dan sebagainya, dia mempunyai 409 juta di seluruh dunia. Dan di negara kita ni 999 kedai tutup. Speedy juga yang telah berniaga selama 30 tahun menutup semua rangkaian perniagaannya. Begitu juga dengan AirAsia. Syarikat penerbangan AirAsia telah pun memberhentikan sejumlah 1,333 warga karyawannya. Jadi begitu juga sekarang ni yang sedang membuat permohonan untuk menggulung syarikatnya seperti Ramada Plaza Hotel yang akan menutup perniagaannya mulai bulan Jun. Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang terdapat 126 hotel yang telah pun ditutup sepenuhnya. Begitu juga di Langkawi, Melaka City ada 115. Di Kuala Lumpur, Hotel Park Royal ditutup selama 15 bulan. Alasan kata nak buat renovations. Di Planet Tute, 3 hotel ditutup. Di Kuala Lumpur, Hotel Swan juga tutup. Di Perak, Kinta River Front tutup. Di Tower Regency Hotel tutup. Hotel Hilton memberhentikan sejumlah 2,100 pekerjanya. Four Point Hotel tutup. Expedia 3,000 pekerjanya, warga kerjanya juga diberhentikan. Begitu juga Tioman Resort ditutup sepenuhnya. Malahan syarikat paling lama iaitu Cold Storage di Putrajaya juga telah pun ditutup. 100% agensi pelancongan ditutup sepenuhnya, mengakibatkan sekitar 370,000 saudara pekerja di seluruh negara yang hilang pekerjaan dalam sektor pelancongan. Panggung-panggung wayang, tempat-tempat hiburan ditutup sepenuhnya 100%. Mengakibatkan sejumlah 43,000 karyawan hilang pekerjaan. Begitu juga kedai gunting rambut, kedai fashion dan sebagainya memberhentikan sekitar 100,000 kaki tangan pekerjaan. Ini college, tempat ini latihan ataupun sekolah-sekolah profesional juga terpaksa menghentikan operasinya, mengakibatkan 10,000 bas-bas sekolah dan juga pekerja hilang pekerjaan. Begitu juga dengan spa, kelab, gym, kasino, pusat-pusat hiburan tutup, mengakibatkan sejuta orang yang telah pun hilang pekerjaan. Ini rangkaian pembuat teh dan kedai minuman mengalami penyusutan tenaga kerja sejumlah 25,000 orang dan 860,000 kolej-kolej, tempat-tempat pusat pengajian di seluruh negara juga mengalami kehilangan pekerjaan. Jadi yang agak memeranjatkan saya adalah 81% syarikat guaman, lawyer juga sedang pun menghampiri untuk dimufliskan. Ini agak memeranjatkan saya. Lawyer lebih kurang 20,000. Itu menurut bar kaunselnya 20,000. Ahlinya sekarang ni seolah hilang pekerjaan. Begitulah keadaannya kedudukan ekonomi negara kita. Jadi sebab itu saya katakan Yang Amat pada Menteri harus menangani masalah ini. Ini bukan benda yang mudah. Jadi Menteri Ekonomi ini kenalah memikirkan sesuatu tindakan. Saya menerima laporan daripada saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Ia sebab saya marah. Sebenarnya saya marah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Allah Pengguna. Ternyata mereka tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang kita harapkan. Kalau kita kata mereka makan gaji buta, mereka marah. Menteri ada, timbalan menteri ada, kaki tangan ada. Seolah tak bergerak. Di Pulau Pinang hari ini, saudara, harga sekilo ayam di pasar adalah RM10.70. Artinya, kata saudara Izzuddin tak pernah berlaku dalam sejarah. Begitu juga menurut saudara Zali Zaid. Dia kata harga ayam mahal. Jadi artinya harga barangan di pasar tidak dipantau.
dalam keadaan sekarang ni, okeylah ada yang dapat sedikit bantuan COVID, dapat bantuan rangsangan apa semua. Tapi kalau harga barang naik, macam tak ada nilai. Itu keadaannya saudara. Saudara Kamal Zaman pula memohon, dia kata sepatutnya dia kata tolonglah beri secara otomatis moratorium. Begitu juga menurut saudara Asyari Ahmad. Beliau tak dapat, dia kata. Ramai kawan-kawan. Jadi disyorkan agar Kementerian Kewangan, Lembaga Hasil Dalam Negeri memikirkan macam mana cara supaya mereka dapat membuat permohonan, membuat rayuan. Sebab mereka terlepas bantu tak ada. Cuma tadi saya lihat awal pagi tadi, saya menerima satu mesej. Ini saudara berhati-hati. Mesejnya mengatakan, sila saya daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri ingin mendapatkan data-data peribadi anda. Itu berhati-hati saya. Saya khawatir dalam keadaan begini pula ada scammer. Dah lah tak ada duit, nanti kita ingat boleh dapat. Akhirnya kita sendiri kena rompak dari scammer ni. Pun ada juga saudara. Jadi bila ada panggilan-panggilan telefon begitu, jangan layan. Kita lah sepatutnya berhubung dengan kaki tangan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bukan ada orang nak menyamar jadi pegawai LHDN. Berhati-hati saudara. Saya pagi tadi saya sendiri mengalaminya. Tiba-tiba saya bangun tidur tengok, alamak, ada pula LHDN. Saya dah umur begini, mana ada pendapatan? Kalau LHDN kata nak tanya berapa pendapatan saya datang jumpa saya ambil telur busuk, saya baling ke muka. Tak fikirlah keadaan sekarang ni. They cannot brain at all. Udahlah, bantuan langsung pun tak dapat. Jadi, tapi pada teman-teman yang tidak mendapat bantuan ini, sepatutnya Kementerian Kewangan, Bank Negara, ataupun Bank Simpanan Nasional, atau segala agensi. Sebab itu saya minta agar wakil-wakil rakyat, ataupun ketua-ketua UMNO bahagian, ataupun ketua-ketua cawangan, kumpulkan data itu, salinkan semua nama mereka, siap dengan nama kad pengenalan, alamat, tarikh lahir dan sebagainya, hantar, bantu. Sekarang ni saya lihat ada ramai rakyat yang terkapa-kapa. Pergi je ke Bank Simpanan Nasional, tak ada. Nak tanya dekat LHDN, tak tahu ke mana. Jadi akhirnya mereka terbiar lagi macam jadi kes yang dulu. Waktu dulu, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengumumkan 250 bilion nak bantu rakyat. Tapi akhirnya tak semua dapat. Jadi akhirnya mereka mencengkam dalam. Yang dapat-dapatlah, yang tak dapat macam mana. Apakah caranya? Sedangkan Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan no one is left behind. Dia tak kisah siapa saja berhak untuk dapat. Dan saya fikir mesti ada elemen macam mana kita nak. Sebab itu saya katakan cara penyampaian, sistem penyampaian bantuan ini bantuan. Saudara, bukannya sekadar cenderah hati, bukan sagu hati. Ini adalah merupakan bantuan untuk membantu warga kita yang hidup dalam keadaan yang tersepit. Bukan kendak mereka. Asalnya kerana dulu sistem kerana serangan COVID, kesan merudumnya ekonomi, dan mereka pula dikurung. Setahun tak boleh buat kerja. Jadi wajar kerajaan memberi bantuan. Dalam keadaan begini, bila tak dapat, kena dipikirkan. Kalau tidak nanti segelintir aja yang dapat. Akhirnya berbalik kisah lama. Kebencian rakyat pada pimpinan negara akan berterusan. Saya sebab itu saya dapat kiriman juga daripada Bumi Kenyalang. Saudara Igat Kaya Meluan. Dia hantar ke saya. Saudara Igat Kaya Meluan, dia kata beliau adalah seorang pesara ATM. Jadi minta supaya pencerahan agar ahli-ahli parlimen di Sarawak, teman-teman wabi-wabi di Sarawak, tolonglah tengok, dia kata, sebab rakyat tidak disantuni, sama ada ahli parlimen ke ahli dalam negeri. Sarawak pun nak mengadakan pilihan raya. Jangan bila dah sampai musim nak cari undi baru cari mereka. Disantuni sebab tambah lagi Sarawak negeri besar. Penduduk berada kawasan pedalaman yang dia punya infra masih lagi tersekat-tersekat. Bukan macam di Semenanjung. Jadi anda sebagai wakil rakyat kena fikirkan macam mana nak bantu. Ini bukan dalam keadaan senang waktu dulu. Ini bukan 10 tahun, 15 tahun dulu. Ini sekarang ni untuk hari ini. Saya berkeyakinan teman-teman kita yang tinggal di rumah panjang dan sebagainya berjumpa dengan tuai. Buat kajian, turun. Takkanlah ada salah satu kampung tu ada 1000 rumah panjang. Tidak, paling maksimal pun saya rasa dalam 5-60 rumah tuai saja. So bincang dengan tuai, ambil data-data dan perlu ditangani.
rakyat dengan susah. Kalau boleh datanglah dengan bakul makanan. Terima kasih saudara Igat Kaya Meluan yang menzahirkan kekecewaannya sebagai warga di Bukit di Bukit Kenyalang. Begitu juga dengan saudara Hazim Osman. Saudara Hazim Osman dia tinggal di Putrajaya. Dia kata saya dari Putrajaya, bukan Putrajaya, Putrajaya di Kuching. Setiap malam dia kata dia mengikuti pencerahan saya dan sebagainya. Tapi dia kata tolonglah, dia kata minta pencerahan ini. Masalah kami sekarang ni hidup dalam keadaan bagaikan telur di hujung tanduk. Wang nak mengeluar dari simpanan kumpulan wang simpanan pekerja pun tak boleh. Jadi kalaulah ada dibenarkan pengeluaran sebanyak 10,000 sekali one off tu, bolehlah juga membantu. Sebab dia kata sahabat dia yang tinggal di daerah Miri, dia baru saja mengumumkan penutupan perniagaannya. Dia dah berniaga selama 15 tahun. Akhirnya dengan sedih terpaksa menutup operasi syarikatnya. Jadi ini gambarannya di Bumi Kenyalang. Datuk Abang Johari pastikan rakyat Sarawak ditangani sebenar-benarnya sebab pilihan raya dah dekat. Ini masanya. Jangan sampai rakyat membenci pada pimpinan yang ada. Mereka menurut bantuan sekadar mengumumkan melalui media massa dah bagi bantuan peruntukan, tapi kalau tak sampai, bila diumumkan mesti dipikirkan cara sistem penyampaian tu. Itu paling penting ya, saudara Rozani, saudara Mazlana Khalid. Kemudian bagaimanapun saya bangga sebab sahabat saya beliau daripada Parti Warisan, saudara Azhar Datuk Mat Lusin. Dia mewakili Dun Darau. Sebab dia sendiri turun ke gelanggang, dia berjumpa dengan penduduk kampung Seradan Rempayan katanya. Di kampung Seradan Rempayan saya tengok ada kiriman gambar apabila beliau melaksanakan bantuan, baku makanan, membuat kajian mereka kerana penduduk di kawasan tersebut itu terlibat dalam akibat banjir besar, kesan daripada pembesaran sungai. Ini contoh yang baik sebab saya katakan walaupun beliau bukan daripada Parti UMNO, walaupun beliau mewakili Parti Warisan, bagi saya kalau wakil rakyat bekerja kita kena santun. Inilah kita nak supaya ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO di kawasan-kawasan di Sabah yang begitu besar sebanyak 25 bahagian, santunilah bermukta. Rupanya ramai lagi. Jadi saya haraplah, saya amat mengharap dalam keadaan sekarang ni setengah dapat, setengah tak dapat. Bila tak dapat tu tentulah mencengkam di dada mereka. Jadi kalau kita memberi bantuan, berilah seikhlasnya. Tanda ikhlas, pastikan ia sampai pada rakyat. Pastikan ada sistemnya. Bukan sebagai seolah melepas batu di tangga. Benar, semalam yang Perdana Menteri dia berhubung melalui maya, tapi selalunya, lazimnya lah pegawai-pegawai ni, menteri-menteri ni, ni kerana Perdana Menteri nak ambil tahu, maka disiapkanlah yang molek-molek. Yang tak dapat tak cerita. Sekarang apa? Takut kena tegur. Sikap ini perlu dikikis. Berani berdepan. Jadi tak dapat tak apa. Jadi bila Perdana Menteri bercakap bagaimana saudara dapat tak dapat, kenapa? Tak tahulah dalam minta. Biar Perdana Menteri sendiri dengar. Ini tidak. Telefon di kawasan Bera, tunjuk gambar. Pilihlah orang yang dapat. Yang tak dapat bagaimana? Sepatutnya pimpinan tunjukkan yang tak dapat. Bukanlah tunjuk keburukan, tidak. Bahawa supaya menteri dapat mencari upaya how to solve the problem. Saudara Mak Lela, akhirnya nampaklah Datuk Ismail Seri lagi mangkuk. Dia kata, nah ini saya harus mengutarakan agar, sebab saya katakan sesuatu berlaku pada yang mau pada menteri, tempiahnya akan berlaku juga pada UMNO. Sebab beliau adalah naib presiden UMNO. Ini kekhawatiran saya. Dan kalau mereka masih lagi sikap lama, kesan kita jatuh dulu waktu UMNO Barisan Nasional dulu, di samping segala hujahan, fitnah, serangan peribadi apa semua pada Datuk Seri Najib, adalah orang keliling Datuk Seri Najib waktu itu semuanya minta maaf cakap. Bila bercakap semua pegang telur sendiri. Bila Datuk Seri Najib kata okey Datuk Seri, kawasan boleh menang Datuk Seri, rakyat okey Datuk Seri. Bila sedangkan rakyat di bawah mencengkam bagai narak. Dan ini sedang berlaku. Saya menerima kiriman begitu banyak kiriman tidak puas hati sebab tak dapat. Kerana bila tak dapat, macam mana mereka nak buat? Bagaimanakah cara mereka untuk memohon supaya dapat?
Sebab itu, Ketua Perangan UMNO, Saudara Syaril Hamdan, dia kata sekarang ni kerajaan harus menumpukan juga kepada anak muda. Kena diwujudkan peluang pekerjaan, dicari upaya macam mana pun. Sekarang anak muda yang banyak terkesan. Takkan nak tengok anak muda sekadar bawa panda aja. Mesti dicari upaya. Kalau nak kumpulan wang simpan bekerja keluar, berapa sen sangat, berapa lama habis. Lepas tu bagi bantuan bakul. Habis tu ini tidak menyelesaikan masalah. Itu hanyalah sebagai bantuan sementara. Tetapi mesti diwujudkan macam mana cara. Dan jangan hanya bergantung kepada ini peluang pekerjaan dengan jabatan kerajaan saja. Mesti diwujudkan ke upaya. Saya terima kasihlah kepada saudara Khari Jamaluddin, kerana dengan berani beliau telah membuka ruang untuk berniaga, membuka rentas daerah dan sebagainya. Mudah-mudahan agar warga kita ni dapat memulakan kehidupan mereka. Tetapi kalau sekadar rentas daerah, rentas negeri saja, tak ada modal nak buat macam mana. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pula masih lagi tidak mau mengawal harga barangan. Jadi pimai-pimai tang tu jugalah kata orang Penang. Mesti cari jalan, mesti ada satu kerjasama antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna bersama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Begitu juga dengan yang menjaga hal ekonomi. Dan Kementerian Pertanian. Dicari upaya. Mungkin hasil pertanian ni boleh dipasarkan. Contoh saya katakan. Jadi semua kena jadi generator lah, generate. Jangan bagai gerabak kereta api. Kepala je bergerak enjin, lokomotif, belakang semua tak buat. Tapi kalau jatuh belakang, dengan depan-depan sekali tertegak habis. Ini gambarannya saya beritahu saudara. Saya minta maaf lah saudara, sebab bila saya dapat kiriman begini, saya ada seorang kawan saya, ni pendengar saya, saudara daripada Babrik Ahmad. Dia daripada Bayar Lepas. Dia menzahirkan bahawa dia mempunyai seorang anak. Anak dia belajar di vocational. Jadi bila setahun tak boleh nak pergi ke sekolah, jadi dia terpaksa menggunakan cara pemayar. Dan dia tidak mempunyai komputer. Janji kerajaan bagi pad dan sebagainya, tak bagi pun. Dan dia hanya bekerja dia sebagai bawa food panda. Pakai motor, tak ada kerja. Isteri tak ada kerja. Dan jadi anak dia ni belajar secara maya menggunakan telefon dia. Telefon riam dia kata. Tetapi bila ada masanya dia terpaksa menggunakan telefon itu untuk mencari rezeki. Jadi dalam keadaan begitu, bila dia pakai, anak tak dapat belajar. Ini sepatut ditangani. Saudara Babrik Ahmad ni dia tinggal di Bayar Lepas. Di Balik Pulau. Jadi dia kata dah jumpa semua orang dah. Dah jumpa wakil rakyat buat tak tahu. Hampir punya wakil rakyat kalau begitu. Jumpa Batu Mal buat tak tahu. Jadi inilah antara rakyat kita ni. Jadi saudara Babrik, saya nasihatkan kepada saudara, kalau saudara mendengar live saya malam ini, sila ambil nombor telefon ini. Saya tak kerti nak cakap, ini sahabat saya. Beliau adalah senator, bekas wakil rakyat. Saya yakin sebab dia pun ada syarikat di syarikat Guaman ya, di Balik Pulau. Iaitu saudara Datuk Yusmadi, senator. Beliau adalah senator. Mudah-mudahan beliau boleh mencari upaya secara bertandanglah ke pejabat dia. Tak apalah, saudara boleh katakan dah cakap dengan saya punya live. Saya bagi nombor telefon 012. Ingat nombor ni? 012 309 3469. Saya repeat, 012 309 3469. Atau pergilah ke pejabat sebenarnya wakil rakyat saudara tu kawan saya juga. Saudara Chris Silau, dia ahli penulis, penyajak dulu. Wakil rakyatnya, bekas di Timbalan Menteri Pelancongan, Saudara Bakhtiar. Tapi kalau saudara pergi dia tak layan, bagi tahulah, malam besoknya saya balon lah dia. Nah, sebab mereka wakil rakyat. Cuma saya tak boleh lah balon macam mana saya balon orang UMNO, sebab dia orang PKR, Parti Keadilan. Tapi saya nak tanyalah, apakah anda selama ni berjuang membawa satu reformasi untuk rakyat? Takkan rakyat
yang ada tinggal di balik pulau, sudah anak nak sekolah tak boleh. Dia cuma sekolah mampu untuk vocational. Macam pengemis. Ini yang saya tak suka dengar. Kita melihat warga kita mengemis di bumi sendiri. Kita faham di Pulau Pinang siapa memerintah. Okey. Tapi jangan bila anak-anak nak sekolah ni, mungkin dia orang UMNO. Tapi saudara jangan sesekali memisahkan anak-anak ni. Oh, kerana ini pahamannya orang UMNO, jadi PKR tak boleh. Tak boleh. Sebab mana-mana ahli parlimen UMNO yang tak menyantuni saudara, sama ada saudara daripada ahli PKR ke, ahli PAS ke, ahli DAP ke, kalau ada ketua-ketua bahagian UMNO tak menyantuni saudara, sila hantar pada saya. Lumat saya kerjakan. Sebab kita berjuang untuk rakyat. Jadi bukan caranya balas dendam. Oh, kau tak sokong, dulu tak ada mengundi. It is not the time. Masa mengundi, kempen puas-puas. Itu saya katakan, bertandinglah secara anak jantan. Ini rakyat tengah teruk. Saya setuju dengan pandangan saudara Aceh Bentayan. Saudara Taram. Rakyat susah. Kamu nak pisahkan soal ni pahaman politik. Ini bagi saya melampau. Saudara apa ini? Jangan lupa saudara, hubungi saudara Yusuf Madi, Datuk Senator. Tidak, nanti saya jumpa dekat Kuala Lumpur ni, lumat saya, tak kena gaya peludah muka je lah. Sebab mereka berjanji untuk berjuang untuk rakyat. Dan mereka sudah pun memimpin di bahagian. Dan bergelar sebagai seorang senator. Kalau dia wakil rakyat, sepatutnya lah dia bantu. Dan kalaulah kawasan itu, saya bagi contoh. Katalah kawasan itu macam saya punya bahagian semalam. Kemarin dulu saya cakap, Datuk Mustafa Kamal, Ketua UMNO Bagas Putih. Kawasan itu memanglah diwakili oleh DAP. Tapi tak semestinya kalau saudara orang keadilan, saudara orang warisan, saudara orang Parti Bersatu, saudara ataupun bukan ahli UMNO, beliau tak santuni. Beliau wajib menyantuni setiap rakyat. Asalkan yang ada kad pengenalan rakyat Malaysia. Itu sepatutnya. Sebab itu kita katakan kita mengamalkan politik matang. Ini yang harapan saya lah saudara. Sebab itu sekarang ni saya ingin bertanya. Persoalan kita, apakah masih relevankah muafakat nasional? Ini sebab kita kena ingat saudara. Waktu Yang Berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi menandatangani piagam muafakat nasional bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi. Itu derayan air mata. Tinta itu bersama derayan air mata warga bangsa kita. Tapi akhirnya ke mana? Kita seolah-olah dikhianati. Tak apalah, yang sudahlah. Tapi bila saya dengar Yang Berhormat Datuk Mak Hassan, Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim mengatakan bahawa perbincangan masih dijalankan berhubung dengan calon dengan UMNO, antara UMNO dengan PAS dalam muafakat nasional. Saya pun ada lagi ke? Saya sebenarnya saya dah write off dah. Kena kecewa saya. Sebab itu menurut saudara Nazarudin Zulkifli, dia kata kawasan bandar yang dikuasai oleh Pakatan Harapan, kawasan luar bandar adalah kawasan UMNO. Jadi ketepikanlah perasaan mengatakan menakut-nakutkan rakyat dengan rasisnya di AP lah, apalah, ketepikan. Dalam masa sekarang ni bertanding secara anak jantan, kita santuni secara baik. Soal nak wujudkan muafakat nasional apa semua, dia kata forget it. Itu kata saudara Nazarudin Zulkifli. Beliau tentu kecewa. Begitu juga dengan Puan Mariah Dain. Dia kata, maaf cakap saudara jangan marah. Dia kata bukan warga tapi pimpinan PAS. Dia kata sukar untuk dipercayai. Kerana mereka tidak jujur, tidak ikhlas. Dan ini mengingatkan saya, waktu menandatangani piagam muafakat nasional, saya berpeluang makan tengah hari dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau pernah memimpin Parti Semangat 46. Beliau pernah bersama-sama dengan PAS. Sebab dia kata PAS ni, dia kata saya khawatir lah, dia kata. Sebab mereka ni depan lain, belakang cakap lain. Sebab itu dia mengeluarkan kenyataan, dia minta kau boleh PAS, pimpinan PAS jangan main kayu tiga. Saya jangan lupa, ini yang dilapaskan. Kerana beliau pernah bersama-sama dengan Semangat 46, beliau memimpin Semangat 46 membuatkan muafakat perpaduan ummah. Akhirnya Kelantan diperintah oleh PAS sampai hari ini. Tapi langsung tidak mereka mengenang jasa atau semangat setia kawan. Kalau kita lihat, tadi saya berbual dengan sahabat saya daripada Kelantan. Dia telefon saya sebelum maghrib tadi. Dia kata, Tok, dia kena nak tanya sikit lah, macam mana muafakat nasional ni, boleh jadi ke? Dia kata.
Saya kata tak tahulah, saya kata apakah relevan lagi. Saya tak nampak dah relevannya apabila PAS hari ini sudah mengikuti Perikatan Nasional. Perikatan UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Dan mereka menyantuni parti PBM. Dan kita tahu bahawa PBM itu bukanlah parti rakan kita. PBM adalah musuh kita. Yang berkali-kali saya katakan bila kita mewujudkan Muafakat Nasional, mengundang PBM dalam Muafakat Nasional seperti mengundang ular berbisa masuk ke lambu kita. Dan PAS begitu tega untuk menyantuni. Satu ketika dulu kalau saya ingat, saya pernah sepentas dengan Saudara Lokman Adam. Datuk Lokman Adam kata PAS ni dia kata kahwin di Thailand, betul balik ke Malaysia ni kahwin dengan orang lain pula, dia kata. Saya kata itu masalahnya kerana kalau diumpamakan sebagai sebuah rumah tangga antara UMNO dengan PAS ni bercerai, dan bila kita rujuk balik bahawa PAS menganggap dirinya sebagai lelaki, dia yang suami, bukan dia isteri. UMNO pula merasakan diri dia tu suami. Ini pertembungan. Ini saya bagi gambaran, saya harap saudara faham. Jadi UMNO kata aku ni suami, PAS pula kata aku yang suami. Jadi kalau dia menganggap begitu, suka akulah, aku nak masuk siapa pun, aku nak kahwin mana dengan siapa pun, suka akulah. Itu yang ada dalam fikiran mereka. Sebab itu mereka tidak sedikit pun nak memikirkan soal perasaan warga bangsa UMNO apabila mereka menyantuni Perikatan Nasional. Dan hingga hari ini, kekhawatiran saya, terus terang saya cakap, yang paling saya khawatirkan, PAS ini digunakan oleh PBM. Sebab terdapat lebih kurang 16 ke 17 orang ahli parlimen yang menjadi katak dan kata budu dalam parti pribumi ini. Mereka dah tahu untung nasibnya. Mereka tentulah akan diberlasah habis-habisan oleh rakyat kawasan mereka bertanding. Orang macam Datuk Hamzah, Zainuddin, Tok Pa, di Perak tu ada 3 orang, Mas Eriati. Orang ini tak ada tempat dah. Tak ada tempat dah. Wabi Rosso di Hulu Selangor. Mereka ini tunggu masa nak dibalut oleh pengundinya yang terdiri daripada warga PAS, warga UMNO. Jadi mereka mengharapkan dengan adanya PAS, jadi PAS ini dijadikan sebagai shield ataupun pelindung mereka. Supaya dengan adanya Muafakat Nasional ini, mereka nak gunakan PAS. PAS tolonglah kami. Sebab kita dah bersama ni. Ini yang saya khawatir. Dalam keadaan sekarang ni, mereka mungkin akan menggunakan parti PAS. Dan PAS pula bila rasa diri dia ditatang sebegitu tinggi oleh orang PBM, boleh rasa diri penting. Dia tak tahu bahawa dia ditatang begitu kerana orang mengharapkan pengaruh PAS itu dapat mempengaruhi UMNO. Sedangkan warga UMNO di perangkat akar umbi tak boleh terima. Dan perkara ini saya harap warga akar umbi PAS perlu berhati-hati dengan percaturan politik mereka yang berada yang selalu berjumpa, dia ada pertemuan di Publica. Publica itu adalah satu kumpulan lain. Dia bukan kumpulan Datuk Abdul. Jadi jangan lupa. Jadi sebab itu saya katakan ini seperti kata Ujang Men, dia kata ini bukan urutan. Dia kata tapi PAS masih lagi ding-dong. Dia tak ada tuntas. Dia kata sepatutnya dah selesai dah. Dulu kerajaan Perikatan Nasional, okey, PAS sama sekarang ni, dengan ini kita bersama yakin pada UMNO, patah balik. Tidak. Hanya nak berbincang dengan Tok Mat untuk pembayaran kursi. Datuk Mat Hassan pula kata, kawasan mana kawasan PAS, yang menang oleh PAS bertanding. Yang mana kawasan UMNO menang, UMNO bertanding. Apakah boleh diyakini? Sebab kita kena tengok track record. Kita kena tengok dia punya perjalanan dulu. Sekali dengan UMNO dulu diingkari, sama dengan Parti Semangat Ponam, mereka engkar bersama dengan Pakatan Rakyat, PKR, Keadilan, sekat jalan je. Bila sampai waktu pilihan raya, kawasan yang dipercayai, yang telah dipersetujui, ini untuk kau. Okey, kita UMNO ni pegang pada janji. Tapi mana kawasan UMNO, mereka letak juga ini kandidat. Ini keadaan akan berlaku. Jadi saya rasa apa yang cuba dilakukan oleh Muhammad Datuk Mat Hassan tu, saya kata hanyalah sekadar satu usaha je lah boleh. Boleh percaya, harap janganlah. So, melihat daripada track record. Sebab itu saya mengatakan bahawa Muafakat Nasional ni
Saya terkejut bila Tuan Ibrahim mengatakan bahawa masih lagi ada perundingan. Tok Mat Asal pula kata masih lagi ada perundingan. Jadi ahli-ahli akar umbi nak tahu macam mana sejauh mana. Saya tak berpeluang berjumpa dengan Datuk Zahid Hamidi nak bertanya. Kalau saya tanya mesti saya kena tempelak. You ni tak percaya kat orang selalu. Saya bukan soal tak percaya. Bukan saya tak percaya. Sebab bagi saya in politik, trust nobody, suspect everybody. Sebab mereka kadang-kadang mengambil kesempatan. Kita berjangka baik. Kita berlapang dada. Apa jadi sekarang? Dan apa yang terdahulu? Kita kata kita bersama. Ada nak bersama dengan PBM. Okeylah nak jadi kerajaan. Sebab yang mereka kejar, ternyata yang mereka kejar adalah untuk jadi menteri. Dan dapat jadi menteri, dia punya bongkaknya semacam. Sikit-sikit disinggung. Saudara lihat ni kenyataan Ketua Pemuda PAS. Saya tak jangka itu kenyataannya. Malahan macam kenyataan daripada Ketua Armada. Berlasah pula UMNO ni. Begitu juga. Ini saya terkejut lah. Sahabat saya, kau orang lain pun. Selalulah duduk dekat parlimen, duduk minum kopi bersama Saudara Datuk Idris Ahmad. Sebagai ni senator, jadi Menteri Agama. Nah, saya melihat, tapi kenyataan-kenyataan itu bila kita tengok dalam YouTube, tengok dalam media sosial, pedih juga hati kita. Bila mengatakan UMNO ni wal fulus, wal mampus. Macam mana kita nak lupa benda begitu? Ini keadaan saudara. Jadi saya mengharapkan teman-teman di peringkat akar umbi, warga UMNO dan juga warga PAS di peringkat akar umbi teruskanlah jalinlah persahabatan. Sebab anda bukan pembuat dasar. Jadi mereka yang ada atas ni forget about it lah. Mana calon sama dengan UMNO. Sebab untuk kawasan Pantai Barat ni, saya berkeyakinan majoritinya adalah warga UMNO bersamalah. Tak payahlah duk fikir-fikir mufakat nasional ini. Ini macam orang duk kata adalah satu dua orang tu kata mesti disantuni adanya mufakat nasional ini UMNO, PAS, PBM for the sake of untuk penyatuan bangsa. Saya kata daripada zaman Nabi Adam lagi untuk menyatukan bangsa, forget about it. Bila ada kepentingan, bila ada kedudukan, sudahlah. Saya tak mau nak mencerca pimpinan daripada parti lain. Tapi saya nak bagi tahu UMNO sendiri pun sudahlah. Kalau kamu jatuh dalam satu lubang yang ada ular berbisa, kali pertama mungkin kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu jatuh dalam satu lubang yang sama, yang ada ular yang sama berbisa, mungkin kamu apa? Tapi kalau kamu jatuh sekali lagi dalam lubang yang sama, ular yang sama, artinya kamu bodoh bangang. Itu ceritanya. Jadi saya berpesan pada pimpinan UMNO. Enough is enough. Bukan sekali dua kena main. Jadi bila mereka dah ada jadi menteri apa semua, tu tak pandang pun. Sebelum tu bagaimana agaklah pergi ke pejabat UMNO yang bagi saya minta maaf lah. Saya minta maaf saudara. Sebab saya melihat, saya sering juga pergi bertandang ke rumah UMNO. Saya melihat sikap mereka, angkuhnya bila lebay, dah pakai kod, dah keluar pula. Saya dah tengoklah dalam media sosial, tak ke mana dah perginya dia punya jubah-jubah. Dah hilang dah. Bila pakai kod, itu keadaannya saudara. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa ada orang, saya nak memberi penjelasan saudara. Hari ini, kes yang berhormat Presiden UMNO, Presiden saya, Datuk Seri Zahid adalah submission yang terakhir bagi pihak peguam bela. Jangan kata kita nak apa ini menggunakan pengaruh politik pribadi. Tidak. Peguam Datuk Seri Zahid sedang berhujah. Dan hujah-hujah yang dikemukakan itu ada logika. Dia kata daripada banyak 47 keping cek itu, tak ada satu pun yang Datuk Seri Zahid sendiri keluarkan sign. Tak ada. Ini adalah pentadbiran. Jadi saya nak mencampuri lebih tak boleh. Tetapi dari segi data-data kita lihat, ternyata ia adalah tuduhan yang ada unsur politik di belakang. Sebab itu kita mengharapkan pimpinan yang ada hari ini tolong jangan campur. Begitu juga apa yang berlaku dengan perbicaraan Datuk Seri Najib. Minta jangan campur. Menteri Undang-Undang jangan campur. Let the court decide. Biarlah mahkamah, hakim, peguam dan juga pendakwa raya. Biar. Jadi bila lepas itu biasa kita dengar kertas bacaan daripada hakim. Kalau bersalah kita appeal. Mesti argumennya. Jangan sekarang ni saya tengok sudah ada tuduhan mengatakan bahawa Datuk Zahid Hamidi ini akan dilepaskan menggunakan kesawit. No. Dan saya nak bagi tahu, kalaulah beliau melihat ataupun mahukan jawatan, dia dah lama dah ikut cakap masa zaman Dr. Mahathir dulu. Dia tak mahu.
Bagi dia nak membersihkan, okeylah. Tapi untuk membawa UMNO tunduk, tidak sama sekali. Dan banyak orang bertanya pada saya, dia kata, Zahid ni macam mana ni dengan Ismail Sabri? Dia jelas. Pada dia sekarang ni, dia masih dalam pembicaraan. Biarlah dia bicara. So, kerajaan ni kerana dah bagi pada Dr. Ismail Sabri, carry on lah kita, ahli UMNO dia minta supaya membantu. Tapi kita nak membantu Dr. Ismail Sabri pun, tu kita tengok-tengoklah kalau dok bantu menjahanam ke parti, buat apa? Sebab apa yang terjadi sekarang ni, kita seriau. Kita seriau. Contoh, perbalahan tentang boleh tak boleh diadakan undi kepercayaan. Saya dah cakap semalam pun, saya kata takut apa benda? Why are you so scared untuk dibawakan usul undi kepercayaan di mahkamah di parlimen? Apa ada masalah? Jadi kalau tak berani bawa, jadi beliau mengulangi apa yang dilakukan era Tan Sri Muhyiddin. Sampai akhirnya isu keabsahan, isu legitimasi ni tergantung-gantung. Sebab kerana beliau cuma mendapat undian 114 itu pada bajet dulu. Dan Datuk Ismail Sabri dan CSD-nya 114. Dan Agong pun dah bertitah. So sekarang ni tiba-tiba kata tak boleh lah, tak perlu, tak ada keperluan. Saya cuma nak bertanya satu saja. Bila Agong bertitah, Agong prologkan darurat, anda mengatakan bukan kuasa Agong. Bila ada nak pelantikan Perdana Menteri, ada orang yang kata bukan kuasa Agong, ada kuasa begini. Tapi bila sekarang ini Agong dah lantik Perdana Menteri, kena ikutlah, kena patuhlah. Jadi kenapa anda buat benda? Biar Agong sendiri dah cakap dia Durian Maula Tuan Agong berdasarkan kepada sokongan SD. Tetapi Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri pergi ke parlimen, buatlah usul undi kepercayaan. Itu sahaja, bukan susah mana pun. Cuma yang saya heran kenapa dikelibutkan pemikiran sampai jadi satu hal yang besar. Saya heran benda begini. Tak ada isu. Rakyat tengah tertunggu-tunggu sekarang ni. Kita bukan nak memasalah politik dah. Kita nak menangani masalah. The new government, sepatutnya kerajaan baru ni, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri harus memikirkan, he is the Prime Minister. Tadi pun saya tengok gambar tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Najib pergi ke pejabat beliau, berjumpa, retinya menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Cuma saya terfikir tadi, macam mana pula jumpa kat pejabat sedangkan beliau kuarantin diri? Ini masalah juga. Jadi kenapa harus diwujudkan suasana yang boleh menimbulkan 1000 tanda tanya? You kata you kuarantin, duduk di rumah, apa-apa pun buat saya dalam maya. Tapi Datuk Seri Najib tadi jumpa gambar yang keluar dalam Facebook hari ni, saya tengok kat pejabat. Macam mana ni? Sepatutnya leadership by example. Ini pandangan saya. Saya dah cakap, kalau tak betul saya kritik. Ya, Datuk Najib pula gatal-gatal pergi kat pejabat. Tapi pergilah kat rumah dia. Ini pun satu hal juga menimbulkan persepsi rakyat. Ini keadaan saya. Jadi sebab beliau sepatutnya menjalani kuarantin diri selama 14 hari. Kerana kontak rapatnya disyaki ada jangkitan COVID-19. Jadi dia kenalah duduk di rumah. Tapi gambar yang keluar hari ni, dia dengan Tun Najib di pejabat Perdana Menteri. Ini yang buat saya, alamak, I cannot brain lah like this. Why my leader is like this? Saya salahkan dua-dua. Kalaulah itu permintaan Datuk Ismail Sabri, kenapa buat begitu? Tak boleh ke di rumah? Tak boleh adakan pertemuan. Itu keadaan. Dan sekarang hari ini, orang masih lagi bercakap tentang pelantikan, pengurusi, Majlis Pemulihan Ekonomi Negara dan sebagainya, MPN, macam tak ada orang lain lagi dan sebagainya. Ini masalah ni sebenarnya. Saya mengharapkan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, beliau betul-betul melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. This is your show now, Datuk Ismail Sabri. You proceed whatever you want to do. Pasti orang akan sokong, tetapi sokongan itu berlandaskan kepada kebenaran dan logika. Tapi kalau buat keputusan yang bukan-bukan, saya mengundang masalah. Sebab pelantikan-pelantikan yang dibuat, contohnya kabinet yang besar, ini bukan kena UMNO. Okey, jadi tak ada masalah. Kemudian jangan mengizinkan diri itu dipengaruhi oleh orang keliling. Dah dapat jadi Perdana Menteri, carry on lah.
Lepas tu orang keliling kata, no, you kena jadi Presiden UMNO. Buat apa nak kacau lagi? Why not wujudkan satu suasana di mana kali ini parti satu hal, kerajaan satu hal. So Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Presiden Parti UMNO. Jangan dikacau. Why nak mewujudkan perbalahan? Kenapa nak ikut dengar cakap Apik Lempang yang ada keliling tu? Mereka ada kepentingan diri. Mereka mungkin geram kerana tak dilantik, mungkin digeram kerana dipecat dan sebagainya. Jadi why you allow diri you menjadi alat kepada mereka? Saya mengharapkan Perdana Menteri tidak sedia untuk menjadikan dirinya adalah sebagai alat. Saudara Zulkifli Ismail pun perlukan sokongan bersatu. Bersatu tak ada benda dah. It's a gone case. It's a gone case. Cuma yang ada sekarang ni 39 orang. Untuk ahli parlimen, yes. Saya tak menafikan. 16 daripada UMNO, 13 daripada PKR dan 6 daripada ahli bersatu. Itu memang betul. Tetapi dari segi pengaruh untuk Datuk Ismail Sabri bersandar untuk mendapatkan undi menghadapi pilihan raya umum, dah tak ada dah. Now is a time untuk UMNO menyantuni. Go ahead. Dulu dah buat dah cantik dah. Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri pegang jadi Perdana Menteri, lepas angkat sumpah, panggil Liga A datang, panggil Mat Sabu datang, panggil Anwar Ibrahim datang, bincang macam mana kita nak satu gambaran baru dalam politik negara kita ni. Tapi tak kesampaian. Kerana takut bimbang. Apa nak bimbangkan? Dia 2-3 malam lepas dia dah bagi tahu. Kalaulah ada cubaan daripada 16 daripada UMNO, 13 daripada Kumpulan Azmin dan 6 orang daripada Bersatu tu nak menggugat kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri, saya berkeyakinan bahawa sudah ada bertemeterai satu persefahaman. Jadikan macam mana di Perak. Tak ada pun DAP di Perak kacau. Tak dengar pun DAP di Perak yang kacau. Yang kita dengar adalah PAH dan Sungut. Tapi DAP, PKR di Perak tak campur. Yang Muhammad Datuk Syarani teruslah pimpinlah. Begitu juga saya dengar semalam ini ini di Seremban. Tak ada masalah pun. Walaupun DAP tidak duduk sebagai exco. Okey dia jalanlah. YB Anthony Loke dia kata carry on, tak ada masalah. Jadi kita nakkan satu wajah baru dalam politik negara kita ni. Dan dia pernah sanggup benda begitu. Apa yang nak takut sangat? Untuk pilihan raya bersatu, saya nak cakap terus terang. Mungkinlah orang Bersatu marah kat saya, tak suka. Bersatu huyuk. Bagi pada saya mana kawasan dia orang boleh menang. Give me one good example. Satu kawasan parlimen ke, Dewan Negeri ke yang diyakini Bersatu boleh menang. Sahabat saya, saudara Muslim Nun di kawasan Sahabat Bernam, sebelah ni Sungai Besar. Saya tak yakin boleh menang dah. Dulu pertandingan dah berbeza. Sekarang ni dia punya landscape dah berbeza. Jadi sepatutnya Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dia kena faham. Saya heran macam mana penasihat-penasihatnya. Sahabat saya pun Datuk Syed ni takkan tak boleh nasihat bos you dengan baik. Bagi pandangan, janganlah dengar sangat dengan setengah Apik Lempang ni. Sekarang ni ada juga Apik Lempang saya tahu yang menasihati Perdana Menteri kerana mereka ada agenda peribadi. Inilah yang dialami oleh Datuk Seri Najib waktu beliau menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden UMNO. Beliau mendapat nasihat daripada orang yang tak ikhlas. Bila tanya boleh? Boleh Datuk Seri. Bagai narak lah, cium tangan, cup-cup. Akhirnya apa jadi? So saya harap Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dapat melaksanakan satu pentadbiran yang telus, yang jelas, yang it is your time. It is your show, brother. Go ahead. Kita di bawah akan bantu. Cuma kita akan menyokong asalkan ia tidak bertentangan dengan prinsip parti kita. Mesti ingat, prinsip UMNO pertama sekali, jangan sekali-kali menderaka pada raja. Tapi bila dengar perbalahan tentang usul undi percaya dengan tak percaya ni, sudah ada seolah penderaka pada raja, tentulah UMNO marah. UMNO akan mempertahankan istana. Yang kedua, UMNO perjuangannya untuk bangsa. Dan ketiga, lain tidak melainkan dari rakyat untuk rakyat. Selagi saudara menyantuni rakyat, kami di peringkat akar umbi pasti akan menyokong. Tapi kalau rakyat ditinggalkan, anda lebih percaya pada Apik Lempang ini, minta maaf. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.